Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang buat semua penonton setia Nona. Mira harap anda berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Di kesempatan ini, Mira dan juga warga kerja Nona ingin mengucapkan Selamat Hari Natal buat mereka yang menyambutnya hari ini. Sedar tak sedar, kurang seminggu sahaja lagi, tahun 2022 bakal melabuhkan tirainya. Meskipun tahun ini menyaksikan pelbagai cabaran dan dugaan yang menguji kesabaran dan keamanan rakyat Malaysia, namun syukur Alhamdulillah segalanya berjaya diatasi dengan sebaiknya dan penuh toleransi. Semoga kemakmuran negara kita terus terpelihara dan mampu menjadi inspirasi kepada masyarakat di dunia. Menarik minggu ini. Masa ICU tu juga dia ada kena sawan. Dia cakap, ni lah saya lah isteri awak. Dia cakap, bukan. Dia kata, dia sebenarnya dia on and off lah, ingat dan tak ingat. Okey, kita agak-agak dia dah mula garing. Kita akan pipekan filling ke dalam tiub kanoli ni. Okey, kita dah siap, kemudian kita boleh hiaskan dengan buah-buahan. Wishing everyone Merry Christmas and a Happy New Year. May all the wishes bless on you all. Setiap kali menjelang sambutan Hari Natal, antara perkara yang dinantikan oleh masyarakat berbilang kaum di negara ini adalah kemeriahan dekorasi serta hiasan yang memenuhi ruang legar premis dan pusat membeli belah. Bagi mereka yang menyambut perayaan ini, pastinya lebih teruja untuk menghias pokok Christmas di kediaman masing-masing. Setiap tahun, konsep hiasan tentunya berbeza. Kemeriahannya lebih terasa dengan variasi dekorasi menarik. Susunan dan reka bentuk aksesori hiasan yang dipilih akan diolah mengikut kreativiti dan sesuai dengan tema sambutan. Kemeriahan sambutan Hari Natal lebih dirasai dengan pelbagai dekorasi lampu dan pokok Christmas yang dihias mengikut cita rasa serta tema yang dipilih. Antara yang paling mencuri tumpuan, pastinya dekorasi hiasan yang dipamerkan di ruang legar pusat membeli belah. Selain dapat bergambar kenangan, pengunjung juga boleh mengambil idea untuk menghias kediaman mereka. Bagi pusat membeli belah Wan Utama, konsep suasana ala percutian di Switzerland menjadi pilihan dekorasi untuk tahun ini. Wan Utama ini memastikan bukan hanya menyediakan kedai semata-mata tetapi memberi peluang untuk pengunjung kami bersama keluarga tersayang di dalam pusat membeli belah. Dekor kami tertumpu kepada hiasan kereta api dan juga hiasan pada rumah-rumah yang mempunyai elemen yang unik dan berbeza. Mengetengahkan konsep Home for Christmas, replika kereta api dan rumah antik direka mengikut kesesuaian tema. Ia juga menjadi tarikan buat pengunjung yang suka bergambar kenangan. Pendapat dia sangat unik lah, because usually orang akan buat macam tema fairy tale, tema macam ala-ala sprinkle-sprinkle macam tu. Tapi untuk ni diorang buat macam tema ala-ala Switzerland macam tu. So macam nice lah, dia lain daripada mall lain. I think decoration sini memang different sebab kalau tengok mall lain dia macam village ke Christmas tree besar kan. So sini about macam train station ni, so a bit more different. So I think ada charm dia lah nak datang sini. Harapan kami untuk melihat setiap pengunjung yang datang berasa gembira dan berpuas hati dengan dekor kali ini. Bagi anda yang gemarkan konsep ala fantasi, pasti akan teruja melihat keunikan variasi lampu berwarna-warni di pusat membeli belah Sunway Pyramid. Sesuai dengan suasana yang dipilih, bahan-bahan dekorasi yang digunakan juga adalah bahan yang mesra alam sekitar. Untuk tahun ini kami meraihkan perayaan Hari Christmas kita dengan hiasan bertema Magical Forest. So kami menggunakan elemen gergasi seperti pokok Christmas di belakang saya, bunga-bunga berpatung, rama-rama dan juga cendawan bercahaya yang besar. Dekorasi di sini adalah dekorasi yang telah pernah digunakan dari kempen yang dulu. So kita akan buat
sustainability dan also recycle. Rata-rata pengunjung yang hadir turut terpesona dan dapat merasai pengalaman berbeza ketika berkunjung di sini. Kepada saya agak kagum jugalah sebab benda sangat cantik. Normally benda macam ni kita orang boleh tengok dalam kartun, imajinasi. So memang sangat-sangat kagum. Sangat suka sebab memang saya suka magical punya theme. Lepas tu kalau boleh tengok kan ada bunga, ada cendawan. Lepas tu dalam tu tadi saya masuk ada sensory hideout. Dalam tu dia macam glow lah, macam Avatar. Harapan kami berharap tahap kesihatan rakyat Malaysia akan terus meningkat. Jadi semua orang lebih lama lagi boleh mengunjungi Summit Pyramid dengan kawan-kawan, dengan family untuk mengambil gambar dan membeli belah. Pusat membeli belah Fahrenheit yang terletak di ibu kota pula menampilkan konsep yang sedikit berbeza iaitu Artful Christmas. Dekorasinya lebih minimalis namun terdapat pelbagai aktiviti lain yang boleh dilakukan di sini. Selain bergambar bersama keluarga dan juga teman, pengunjung juga boleh bermain permainan yang disediakan di sini. Jom. Bagi mereka yang berjaya memenangi permainan yang disertai, akan menerima cenderahati istimewa sebagai hadiah untuk kenangan. Walaupun perayaan Hari Natal disambut oleh penganut Kristian, kemeriahannya turut dirasai oleh masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jangan lupa saksikan saya, Dr. Su Wincy, dalam rancangan Nona hanya di TV3. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Minggu ini Nona bersiaran dari rumah teres 2 tingkat milik Puan Nurhayati Abdul Jalil dan suami Encik Muhammad Farid Muhammad Saad yang terletak di Rawang, Selangor. Konsep moden dengan sentuhan rona monokrom yang mendominasi setiap ruang bukan sahaja berjaya membuatkan kediaman tampak lebih luas dan kemas, malah menaikkan lagi seri dan aura mewah di setiap sudut. Bagi pemilik yang gemar bereksperimentasi dengan konsep hiasan dalaman ini, rekaan dan hiasan dengan warna serta corak yang minimal dipilih untuk menyuntik ketenangan buat mereka sekeluarga apabila pulang ke rumah. Beauty with Brain, gelaran yang sememangnya layak diberikan kepada artis jelita ini yang berjaya mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records sebagai Ratu Cantik Malaysia pertama bergelar Profesor Madya. Bagi beliau, kesibukan sebagai seorang pelakon, pengacara, penyanyi, chef selebriti, komposer dan usahawan tidak pernah menghalangnya untuk terus menuntut ilmu dan memberi inspirasi kepada masyarakat, terutamanya peminat industri seni serta golongan muda. Nona berpeluang mendekati Dr. Su Wincy untuk berkongsi mengenai perkembangan terbarunya dan kemeriahan perayaan Hari Natal yang disambutnya tahun ini. Dinobatkan sebagai Ratu Cantik Malaysia pada tahun 2008 dan mendapat pengiktirafan sebagai antara 100 wanita tercantik di dunia pada tahun 2013 menjadi titik tolak permulaan karier buat anak seni berbakat besar ini.
Bagi Dr. Su Wincy, impian untuk berkecimpung dalam industri seni dan hiburan adalah cita-citanya sejak kecil lagi. Dulu apabila saya masih kecil, saya memang suka menyanyi. Jadi waktu pagi, sebab masa itu tak ada pelajaran tentang seni kan, waktu zaman saya. Jadi masa saya 16 tahun, saya memang belajar kat Sekolah Menengah Melayu. Waktu malam, saya belajar kat kelas vokal, kelas muzik. College pula, ibu bapa membantah saya pergi ke bidang seni. First, saya buat chemical engineering. Lepas itu, I switch to peguaman. Sebab ibu bapa sentiasa cakap, jikalau anda nak masuk, kena ada backup. Minat yang mendalam terhadap bidang nyanyian dan hiburan tidak menjadi penghalang buat dirinya untuk mengejar cita-cita dalam bidang profesional. So, masa itu saya dalam kelas vokal ada pentas yang sangat sempit saya rasa. Jadi, mak mencadangkan boleh cuba untuk modeling, cuba untuk Ratu Cantik. So, to train untuk macam stage punya fright kan. So, saya pergi dan tak pernah nak menang ataupun apa, hanya nak untuk pengalaman semua kan. Tapi dah bermula, jadi saya teruskan di mana saya membuat secara sambilan untuk income semua benda dan saya menyambungkan pelajaran saya. Lepas itu saya pergi ke United Kingdom untuk peguaman degree. Balik je, bagi saya 1 tahun. Saya berjanji bahawa jikalau saya menang apa-apa pertandingan baru saya akan masuk ke bidang seni. Sebab jikalau tidak, saya akan pergi menjadi seorang peguam. Perjalanan karier sebagai seorang anak seni banyak mengajarnya untuk sentiasa berani mencuba sesuatu yang baru. Biarpun sibuk dengan pelbagai undangan persembahan dan aktiviti seni, baginya pendidikan tetap perlu diutamakan. Jadi masa itu 1 tahun saya masih lagi ingat, masa itu saya ambil satu master untuk memperingatkan masa itu untuk saya menandangi semua pertandingan. Jadi masa itu saya join semua pertandingan menyanyi, semua pertandingan modeling, semua audition, apa-apa saja kamu boleh nampak muka Su Wincy. So masa itu saya tak menang, tapi sampai akhir yang pertandingan paling akhir iaitu Miss World Malaysia, saya menang juara akhirnya. Sebenarnya kat Malaysia, semua orang ingat, oh dunia glamour ini dia peluang akan datang sendiri. Tidak pula. Dapat juara, tak ada orang nak datang sebab takut mahal, takut apa-apa kan. So, saya pergi audition lagi. Saya pun rela bermula daripada seorang ekstra. So, dalam drama apa-apa, saya hanya pasu bunga. Saya nak belajar produksi, nak belajar semua benda. So, I kena on set lah sebab berlakon dan juga syuting tak sama. Kejayaannya sebagai wanita yang serba boleh dalam pelbagai bidang tidak dapat dinafikan. Selain berjaya merakamkan beberapa buah album nyanyian, Wincy juga turut dikenali melalui penglibatannya dalam bidang lakonan. Impian pertama saya adalah untuk menjadi seorang doktor. Tapi masa itu saya ingat doktor dalam medik. Tapi sekarang pun terjadi tapi dalam bidang perdagangan dan juga bidang seni. Daripada sekolah menengah, memang hasrat saya nak jadi seorang artis. Tapi lepas masuk, memanglah saya faham bahawa seorang artis kena adalah seorang yang multi-hybrid dan multi-talented. Sebab sekarang bukan saja talent. Baru saya tahu bahawa artis ini adalah satu pekerjaan yang tak tetap dan risiko dia amat tinggi. Ada perasaan syok lah sebab you suka cabaran. Jadi benda datang, seorang artis kena seorang yang mencabar. Sebab orang seni ini, dia kena lebih. Bukan sahaja ikut buku saja. Sebab kita berlakon, menyanyi, anda kena menyanyi lebih daripada lirik itu. Anda kena berlakon beyond. So, watak itu baru hidup. Walaupun pada awalnya Wincy tidak mendapat sokongan penuh daripada ibu bapanya, semangat dan kesungguhan beliau terhadap bidang seni akhirnya berjaya meyakinkan mereka. Bukan saya tak menyokong. Dulu dia berpak tak menyokong. Tapi bagi saya tak apa. You ada ini talent, you fikirlah. Tapi jangan buat itu tak baik barang sajalah for my. Dia berpapak. Sekeluarga tak setuju dia buat ini barang. Tapi saya cakap dia ada ini talent, biar dia lah. Saya satu yang penting, you mesti mau habis, you biar belajar. Baru you mau buat apa barang, you buat. Jika you jangan setengah, fikir buat lepas, you sudah sebab ini jadi film star biar bukan cakap whole life.
You ada lifetime ya, 10 tahun. Lepas you pun tahu kerja juga, betul tak? Jadi saya mau you finish, you biar belajar dulu. Bagi Su Wincy dan keluarga, perayaan Hari Natal tahun ini disambut secara sederhana namun tetap meriah dengan kehadiran ahli keluarga yang lain. Sebenarnya saya dah 5 tahun kat luar negara, saya tak ada masa untuk balik rumah untuk menghaskan semua Christmas ini. Sebab Christmas bagi saya, saya sentiasa suka membuat macam masak-masak kat rumah saya. Hanya satu gathering. Sebab kat sini memang I think sambutannya tak besar, tapi kat luar negara memang yang gempak kan. So bagi saya kat Malaysia juga, sebab saya daripada keluarga yang saya sambut raya juga. Saya sambut Christmas, saya sambut Hari Raya Cina juga. So banyak simple je. Bagi saya Christmas tree ada dan juga sekarang kena budget. Asalkan dia nampak cantik dan presentable, simple je. Dulu tak sama. Dulu kena besar-besar semua. Sekarang simple je supaya kita boleh recycle every year. Hai kepada semua peminat Su Wincy, teruskanlah sokong saya dan juga teruskan usaha anda dalam perjalanan impian anda. Dan untuk hari Christmas ini, I'm wishing everyone Merry Christmas and a Happy New Year. May all the wishes bless on you all. Dr. Su Wincy membuktikan bahawa kejayaan wanita tidak hanya bersandarkan kepada paras rupa semata, tetapi wanita yang hebat mampu mengharumkan nama negara melalui bakat dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Kesungguhan dan semangat anak seni yang tidak pernah lelah dalam mengejar cita-cita ini wajar dijadikan inspirasi untuk berjaya. Disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Bagi Zainab Zainun, dia tidak menjangka kebahagiaan rumah tangganya bersama Zulhayani Yunus diuji apabila suami tercintanya disahkan mengalami masalah hilang daya ingatan selepas menjalani pembedahan pada bulan Mei lalu. Menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga dan dalam masa yang sama perlu sentiasa mengawasi suami yang bersikap seperti kanak-kanak dan ada kalanya bertukar agresif bukanlah sesuatu yang mudah. Namun wanita cekal ini tidak pernah berputus asa untuk berusaha agar suaminya kembali pulih dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Itu saya, itu anak perempuan saya, itu perempuan saya. Lepas tu? Anak lelaki saya. Siapa nama diorang ni? 19 Mei 2022, tarikh yang tidak mungkin dapat dilupakan oleh Zainab Zainun kerana bermula detik itu, kehidupan dia sekeluarga berubah sepenuhnya. Waktu itu, suaminya Zulhayani Yunus perlu menjalani prosedur membuang stent di saluran hempedu. Malangnya, semasa operasi pembedahan berjalan, jantung Zulhayani terhenti dan dia terpaksa ditidurkan selama 24 hari. Sebaik saja sedar, keadaan kesihatan Zulhayani mengalami perubahan drastik, terutamanya daya ingatan, emosi dan tingkah laku. Meskipun perubahan ini berlaku secara mengejut dan mendadak, Zainab tetap cekal menjaga suaminya dan cuba menyesuaikan diri dengan keadaan. Pagi tu saya hantar dia macam biasalah ke daycare. Selalunya prosedur itu dalam ambil masa dalam 30 minit je. So tapi rasanya tak sampai 30 minit hospital dah call suruh datang. Maklum yang prosedur tu not went well lah. Maknanya after the operation tu prosedur tu jantung Cik Zul berhenti and then dia perlu buat CPR lah, CPR 3 minit. So CPR 3 minit, so doktor nak tolak ke ICU lah untuk further monitoring. Sampai kat ICU tu dia punya BP tu terlampau rendah, so doktor terpaksa intubate lah. So bila intubate tu dia 3 kali intubate, 2 kali extubate. So dia ambil masa 24 hari untuk sedar daripada koma tu lah.
So dekat masa ICU tu juga dia ada kena sawan. So yang tu pun mungkin akibatkan dia punya dia punya hilang ingatan tu ada tambah worse lagi lah. Walaupun keadaan Zulhayani sudah tidak seperti dahulu, kasih sayang dan rasa cinta isterinya terhadap dia tidak pernah pudar. Zainab sentiasa sabar dan terus tabah melayari rumah tangga bersamanya. Dia sebenarnya dia on and off lah, ingat dan tak ingat. Kalau misal katalah dia cakap dia nak dia punya Meknak. Meknak tu dia panggil lah nama-nama kita lah masa kadang-kadang dia panggil Yang, kadang-kadang dia panggil Meknak. So kita ni ada dekat depan mata dia tapi dia cakap ni bukan isteri dia. So dia nak Meknak dia. So dia nak call. Bila call kita yang jawab kan. So dia cakap kenapa pula Meknak tinggalkan telefon ni dekat ibu, dia cakap. Saya cakap ni lah saya lah isteri awak. Dia cakap bukan. Dia kata. So dia kejap dia okey, kejap dia tak okey. Maknanya bila dia panggil nama yang mengapu-apu, kadang-kadang dia panggil Umi Kalsum, Siti Hajar. Adik mana? Adik dah tak ada. Tak ada apa? Dia dah tak ada, dah 4 tahun tak ada abang. Dia dah meninggal. Abang tahu, abang tak ingat je. Kan? Nanti kita balik, kita pergi kubur dia ya. Janganlah nangis. Bang. Dah 4 tahun dah. Bulan depan 30 bulan 1 adik dah 4 tahun dah tak ada. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Keadaan Zulhayani yang hilang daya ingatan kadang-kadang membuatkan dia lupa bahawa anaknya Adib Afdal telah pergi menghadap Ilahi 4 tahun lalu. Sehingga ke hari ini, kehilangan arwah Adib bagaikan masih baru berlaku dan menjadi mimpi ngeri buatnya. Sebenarnya 2 tahun lepas arwah ni tak ada, kita dah boleh move on dah. Cumanya bila dia hilang ingatan, dia memang akan cari anak-anak dia semua. So bila dia cari, bila dia tanya Along mana? Along pergi kerja, Along pergi belajar. Atira mana? Pergi sekolah. Bila sampai part Adib, kita nak cakap dia dah tak ada, nanti dia jadi lagi sedih. Tapi doktor kata you mesti kena cakap benda yang sebenar. So barulah you tahu, dia boleh tahu the real situation kan. So kita mula-mula ikut juga advice doktor, tapi kita bila lama-lama kadang-kadang dia jadi sedih 2 hari 2 malam, bengkak mata, muka semua. So kita cakap okey, mungkin kita kena tipukan dia lah. So bila tipukan dia nampak macam dia macam tak percayalah yang kita cakap ni betul ke Adib ada, dia cakap. Macam minggu lepas dia cakap, Adib datang jumpa saya. Dia tolong lipat selimut saya ni apa benda semua. Tapi masa tengah-tengah cerita tu dia macam terrecall balik yang anak dia tak ada kan. Masa tu memang dia nangis lah. Memang most of the time memang nangis lah kalau sebut pasal arwah ni. Kau dah pandai. Siapa budak pandai angkat tangan? Siapa budak pandai? Saya. Okey, good. Mana tempat tangkup pinggan? Sini tak? Betul. Dia memang happy go lucky person and dia memang loving and tegas dengan anak-anak lah. Tapi macam mana pun anak-anak memang akan cari dia sebab dia memang a good listener lah dekat anak-anak dia. So maknanya kalau ada benda yang diorang tak cerita kat saya, diorang cerita kat ayah dia. Tapi untuk saya adapt this situation, nak jadi macam dia, kena selalu cakap dengan otak saya. You kena face je semua ni, you kena kuat untuk anak-anak. Dulu kalau ada masalah je share apa benda semua kat ayah. Tiap-tiap balik sekolah, Daddy hari ni ni cerita. So bila sekarang kan balik sekolah dengan makcik semua. So lately banyak sendiri. So kadang-kadang call ibu, share masalah. Kalau dah tak boleh tahan sangat tu, share kat ibu.
Sekarang kita yang kena tanya dia, Daddy okey? Daddy nak makan apa hari ni? Kita kena bagi makan semua. Kalau dulu, Tira, okey tak hari ni? Tira nak makan. Dia pula yang tanya kita. So benda tu tertukar. Menggalas tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga bukanlah sesuatu yang mudah bagi Zainab. Sebelum diuji dengan penyakit, Zulhayani merupakan seorang suami dan ayah yang cukup sempurna. Kini perwatakan Zulhayani berubah seperti kanak-kanak dan dia memerlukan pemerhatian sepenuhnya daripada orang sekeliling. Yang pada saya yang paling susah masa nak pergi bilik air lah. Sebenarnya bila dia dah pergi buang air besar tu, memang dia akan ikut step. Bila dah complete pun step tu, dia akan cakap dia belum pergi cuci lagi. So kita terpaksa duduk dekat dalam tandas tu, nak 20 kali ada dia nak cuci. Tapi bila dia dah pergi dalam bilik pun, dah pakai baju apa benda semua, dia cakap dia belum cuci, dia pergi lagi. So memang kena tinggi betul lah sabar tu. Benarlah kesetiaan seorang wanita terutama isteri diuji apabila pasangannya dalam kesusahan. Walaupun pelbagai cabaran harus diharungi dalam memastikan kesejahteraan keluarga, Puan Zainab tetap setia di sisi suami tercinta. Semangat dan dorongan daripada keluarga menjadi kekuatan dan inspirasi buatnya untuk terus melangkah. Sepanjang dia warded 2 bulan tu, memang kita memang sentiasa dengan dia, tapi macam psikiatris, dia masa dia jumpa kita, dia pun bagi tahulah, you kena pergi somewhere untuk me time untuk elakkan kita burn out. So family, anak-anak, belah keluarga Cik Zul, belah keluarga saya, semua memang support kita more than 150% lah. Memang all out diorang support. So kalau itu kita akan take turn dengan diorang lah. Kan macam ibu bagi tahu tadi, ayah ada tantrum, kadang-kadang menjerit, tapi bila ayah macam tu, ibu still sabar, ibu still macam tak apa, ibu still layan apa yang dia nak. Macam mana ibu still happy go lucky when ayah dalam sedih ke apa, dia still sabarkan ayah. Macam, sabarlah, tak ada apa-apa pun, dia still sabarkan ayah. Rasa macam mak kita ni kuat sangat. Macam mana dia dapat tanggung perasaan ni, macam kuat sangat lah. Sebenarnya apa yang jadi tu mesti ada reason kan. So reason dia mungkin nak suruh saya dan keluarga baiki apa yang dulu tak buat. So lepas jadi macam ni kita lebih bersyukur. So kita buat apa yang kita tak dan buat dulu. Macam saya memang workaholic, memang gila kerja. So pergi gelap, balik gelap. So lepas jadi macam ni, memang time saya dengan dia sampai pukul 5, maknanya memang saya fokus dekat dia je lah lepas tu. So anak-anak pun sama. Sebab saya rasa ini peluang, bukan ujian tu sebenarnya bukan dekat dia, ujian tu dekat saya. So yang lebih tu hari-hari bercinta lah. Macam hari-hari nak kena mengurat dia kan. So actually bagus sebab hari-hari pun macam masa bercinta dulu. Nona mendoakan agar wanita hebat ini akan sentiasa diberi kekuatan untuk menempuh apa jua dugaan mendatang. Semoga cerita cinta keluarga ini boleh dijadikan inspirasi dan semangat buat semua, terutamanya bagi mereka yang mungkin melalui situasi yang sama. Boleh macam ni kan? Ha?
Apabila bersantai bersama keluarga atau teman di waktu petang begini, lebih seronok rasanya jika dihidangkan dengan kudapan untuk sajian minum petang. Mungkin anda boleh cuba menyediakan resepi istimewa dari Itali yang bakal kami kongsikan dalam segmen Air Tangan, iaitu cannoli, sejenis manisan berbentuk cube atau gulungan pastry berintikan keju ricotta. Saksikan cara penyediaannya bersama Gina Elina. Petang-petang macam ni kalau dapat manisan pun sedap juga kan? Masa apa? Jom Gina ajar resepi cannoli. Berikut ialah bahan-bahan untuk membuat cannoli: tepung gandum, cuka, gula, telur, air, mentega, gula icing, keju mascarpone, keju krim, lemon, kacang pistachio, chip coklat dan buah-buahan beri segar. Tadi kita dah tunjuk bahan-bahan yang tadi tu. So, mula-mula sekali kita akan masukkan tepung gandum. Tepung gandum ni you all boleh gunakan tepung pastry ataupun dikenali dengan tepung T45. Okey, lepas tu kita akan masukkan gula, garam. Okey, kemudian kita akan masukkan butter. Butter perlu sejuk. Kemudian kita boleh gaul ya. Okey, kita akan dapatkan hasil seperti ini, seperti berpasir ataupun seperti serbuk roti. Tapi make sure adunan kena sejuk supaya dia berketul-ketul macam ni lah. Alright. Campurkan cuka bersama telur dan kacau sebati sebelum ia dimasukkan ke dalam adunan tadi. Okey, kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit sehingga dia boleh dikepal. Okey, untuk memudahkan kita menggaul, kita perlukan mengadun di atas meja. Kita lapik dulu. Kita tuang adunan di dalam di atas table ni ya. Uli adunan sehingga sebati. Sukatan air boleh ditambah mengikut keperluan bagi memastikan adunan tidak terlalu kering dan mudah untuk dibentuk. Okey, kita dah siap uli. Kita boleh simpan di dalam peti sejuk selama 1 jam. Ataupun you all boleh simpan semalaman di dalam freezer. Tutup permukaan mangkuk dengan pembalut plastik supaya adunan mendapat pengudaraan yang sempurna dan mengembang dengan baik. Okey, sementara kita rehatkan dough kita, kita buat filling dia dahulu. Okey, kita masukkan cream cheese. Kemudian kita masukkan mascarpone. Okey, kita akan masukkan gula icing bersama. Tapi gula icing ni kita kena ayak dahulu ya supaya gula tu senang larut dan tidak berketul-ketul di dalam filling. Okey, bila adunan kita dah nampak sebati begini, kita boleh masukkan perahan jus lemon. Masukkan sedikit sahaja untuk menambah rasa. Kemudian kita akan sambung gaul. Okey, adunan kita pun dah siap, dah sebati. Kita akan simpankan adunan ni ke dalam peti ais supaya dia set. Maknanya adunan ini akan cukup rasa dan mesra sebati. Okey, selepas dough dah rehat 1 jam, gluten pun dah timbul, so ia memudahkan kita untuk menggilit dia. Kita taburkan sedikit tepung dekat atas ni supaya dia senang nak digulung. Lepas tu kita nak alihkan, dia pun mudah. Okey, kita hanya memerlukan rolling pin. Kita akan gilit dia senipis yang mungkin ya, dalam lebih kurang 1 mm. Bila kita simpan dia dalam peti ais, dia akan mudah untuk kita gilit dia.
Dough ni kita boleh simpan semalaman dekat dalam peti ais, tapi jangan lupa balut rapat-rapat dengan plastik supaya wap ataupun ais tak masuk dekat dalam dia. Okey, saya dah siap roll dia punya kulit senipis yang mungkin. Kalau boleh lagi nipis lagi bagus. Dan kita akan mulakan potong dan membentuk bulat dengan menggunakan cookie cutter. Satu adunan ni boleh dapat sekurang-kurangnya 15 hingga 16 biji ya. Bergantung dengan you all punya ketebalan dia. Ukuran acuan kulit tepung adalah bergantung kepada saiz cannoli yang diinginkan. Selepas kita potong dia, kita roll lagi sedikit sebab dia mengecut bila kita potong. Kita roll dia. Kemudian kita ambil acuan ni. Kita akan gulung dia. Gulung dia begini. Kemudian kita perlukan putih telur untuk bagi dia melekat ya. Kalau tak, nanti dia akan terbuka ketika kita menggoreng. Okay, kemudian kita lekatkan dia. Okey, semua saya dah siap gulung. Okey, kita perlukan minyak yang banyak dan Gina pun dah panaskan minyak tu. Okey, sekarang kita mulakan proses menggoreng. Goreng kulit cannoli menggunakan minyak dengan suhu yang sederhana. Okey, kita agak-agak dia dah mula garing. Kita boleh angkat dia ya. Lepas tu kita toskan minyak dia. Okey, selesai kita menggoreng dan kulit pastry ni pun dah sejuk. So kita boleh keluarkan dia daripada corong dia. Caranya mudah je ya. Bila kita menggoreng dengan betul, benda ni pun dah masak, kita akan goyang-goyangkan sedikit. So dia akan mudah keluar. Kalau misal kata dia melekat, mungkin kurang masak. Okey, sekarang kita akan pipekan filling ke dalam tube cannoli ni. So kita piping, tapi jangan lupa pakai nozzle ya. Isikan inti yang telah disejukkan tadi ke dalam kulit cannoli. Kemudian celupkan bahagian hujung cannoli dengan kekacang pistachio dan chip coklat. Bahan lain seperti kacang badam atau potongan buah-buahan juga boleh digunakan mengikut cita rasa masing-masing. Okey, kita dah siap susun dekat dalam pinggan. Kemudian kita boleh hiaskan dengan buah-buahan. Taburkan gula icing sebagai hiasan. Okey, dah siap kita punya cannoli. So, kita akan hidang untuk yang tersayang. Selamat mencuba! Bagi anda yang berkelapangan dan ingin meluangkan masa melakukan aktiviti santai, bolehlah mencuba untuk membuat permaidani berumbai dengan menggunakan kaedah seni mengait moden. Aktiviti yang semakin tular dan menjadi bualan ramai ini bukan sahaja mampu menghilangkan tekanan dan merehatkan minda, malah turut memberi peluang kepada anda untuk bebas berkarya. Mula beroperasi sejak April lalu, Tuff Garden yang terletak di Ceras Kuala Lumpur kini menjadi antara lokasi tarikan bagi mereka yang ingin mencuba untuk membuat tuffing carpet. Bagi pemiliknya, dia tidak menyangka cetusan idea dan konsep popular dari luar negara ini mampu menarik perhatian serta diterima baik oleh masyarakat Malaysia terutamanya golongan milenial. Idea ini datang dari social media, dari TikTok. Saya nampak itu tufting ada potensi di negara kita, so pada masa sama trend itu pun datang di Malaysia. Satu kelas kita boleh ambil 20 sampai 25 orang. So usually weekend baru busy. Kita ada 3 package. Package yang kecil 50 kali 50 dan 70 kali 70 dan yang paling besar punya ialah 90 kali 90 cm.
So yang paling kecil kita tawar RM150 dan 70 ialah 190 dan 280 untuk yang paling besar punya. Aktiviti membuat seni tafting ini mengambil masa yang agak lama serta memerlukan daya tumpuan yang tinggi bagi menyiapkan satu kapet. Namun masa yang dihabiskan terasa berbaloi apabila dapat diluangkan bersama keluarga atau teman yang turut serta. Biasanya tafting ambil masa yang agak panjang, usually 3 jam sampai 6 jam, depending on itu size dan corak yang pilih oleh customer. So dalam masa yang panjang ini, keluarga yang datang atau teman-teman yang datang, mereka boleh bincang, boleh borak-borak dan boleh komplit sama-sama. Pemilihan bentuk dan corak sangat penting bagi menjaga kekemasan dan kesesuaian setiap saiz kapet yang dipilih. Bagi pengunjung yang pertama kali mencuba tafting kapet, lebih sesuai untuk memilih corak yang minimalis supaya proses penghasilannya lebih mudah. Corak usually customer akan pilih sendiri, tapi yang warna kita ada provide 88 warna. So customer boleh pilih yang mana mereka suka lah. Sebenarnya tafting susah kalau customer pilih corak yang sangat kompleks. So kita nasihat ialah kita suruh customer pilih corak yang lebih simple. Tak ada itu detail punya corak. So lagi simple lagi senang. Font, saya akan nasihat pilih font yang besar. So kalau let's say kita pilih yang frame 50x50, dia punya wording maybe saya akan nasihat 5 atau 6 huruf saja. Kita cuba prioritize kita punya customer service dan kita pun cuba meningkatkan itu warna yang kita provide. So customer boleh pilih. Benang kita guna ialah cotton 8 ply punya. Kalau kita banding kepada luar, usually yang luar akan guna 4 ply. So kita guna yang tebal sikit bagi itu warna cantik sikit. Actually ini merupakan kali pertama saya datang kedai ni dan untuk kali pertama jugalah saya buat tafting. Dan saya tahu kedai ni daripada social media which is TikTok. Sebab macam kita tahu aktiviti tafting ni sekarang memang sangat-sangat famous, sangat-sangat popular. So ya, dari situlah saya tahu tentang aktiviti tafting. Saya rasa suasana kat sini sangat tenang. Memang kita dapat relax dengan family, dengan kawan-kawan, untuk buat aktiviti macam ni, untuk kita keluarkan kita punya kreativiti. So ya, suasana kat sini sangat best lah, dengan staff dia sangat-sangat friendly dan sangat-sangat membantu. Bagi saya agak susah pada awalnya, sebab kita nak pegang dia punya peralatan apa semua, nak biasakan tu memang susah. Tapi lama-lama tu lepas staff dia ajar apa semua, lama-lama kira macam okey lah. So macam ni lah hasil yang saya dapat buat. Saya kira mula-mula susah, but bila dah biasa tu semua, saya rasa okey je, senanglah juga. Sosis ni dia selesa, nyaman sebab tak ramai orang. And best lah kalau nak buat tafting ni kat sini. For the first time a bit susah, tapi sebenarnya okey je sebab banyak staff yang bantu kita. Walaupun masih baru, aktiviti yang semakin popular dan menjadi trend masa kini ini mampu memberikan pengalaman berbeza kepada pengunjung serta menambah pengetahuan mereka mengenai seni tafting. Saya dah cuba aktiviti tafting kapet di sini. Rupanya mudah saja. Bagi anda yang masih mencari aktiviti untuk dilakukan bersama keluarga dan teman rapat, mungkin anda boleh datang ke sini dan cuba sendiri aktiviti tafting kapet ini. Selain daripada bersantai dan rileks, anda juga boleh mengasah bakat seni melalui pemilihan corak dan warna tersendiri.
Ke desa hulu mencari pandan, jalan merempuh pepohon ru. Masa berlalu jadi teladan dalam menempuh tahun baru. Jadikan masa lalu sebagai satu pelajaran dan tempuhi masa depan sebagai sebuah harapan. Selamat tinggal 2022 yang penuh kenangan dan kejutan. Semoga apa jua cabaran yang bakal di depan ni mampu kita hadapi dengan hati yang lapang dan minda yang terbuka. Didoakan agar segala kebaikan sentiasa mengiringi kita semua. Baiklah, Nona sudah pun sampai di penghujung siaran. Terima kasih diucapkan kepada pemilik kediaman Puan Nur Hayati Abdul Jalil dan suami Encik Muhammad Farid Muhammad Saad di atas kesudian menerima kunjungan kami. Terus layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona dan kami alu-alukan sebarang pendapat, komen dan idea bernas daripada anda. Jumpa lagi di tahun hadapan. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran ditangani semua demi diri